Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. So, sebelum saya teruskan, nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum dapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Terima kasih untuk yang menunggu yang dah bersama-sama dengan saya. Syarifuddin Jafar, Waalaikumsalam. Nur Hayati, selamat petang. May J, Waalaikumsalam. Ain Nurlin, Waalaikumsalam. Nurliza Hassan, Waalaikumsalam. So, cuba komen dulu. Boleh dengar dengan jelas ke tidak? Boleh nampak dengan jelas ke tidak muka saya ni? Tolong like, tolong komen, tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan. Tolong like dan follow Klinik Sabah punya FB page. InsyaAllah kita akan bersama-sama setiap petang dari Isnin hingga Jumaat, hari tak cuti lah, untuk kita buat perkongsian tentang masalah kesihatan yang saya selalu jumpa. Kenapa saya nak cerita pasal long covid ni? Sebab saya sebenarnya ada kawan rapat umur lebih kurang sebaya dengan saya. Dia sihat lah, dia sangat sihat. Seorang pemain rugby waktu dia di sekolah dulu. Tapi bila dia kena COVID bulan lepas, 2 bulan lepas lah dia kena COVID, dan dia kena stage 4 nak masuk stage 5. Last kali dia kena intubate. Ini saya kawan rapat saya sendiri, kena intubate, kena pasang hose lah. Masuk dalam ICU lebih kurang 14 hari. 14 hari dalam ICU, ditidurkan selama 14 hari, ditidurkan. So isteri dia pun kawan saya. So kami sentiasa berhubung lah, tanya apa dia punya perkembangan semua kan. Alhamdulillah selepas 14 hari dia di-extubate. Maksudnya dia kita cakap dia dikeluarkan daripada ICU. Dan alhamdulillah selepas 21 hari dia discharge daripada hospital dengan kita cakap tak juga sihat lah, tapi fit untuk dia dipulang ke rumah. Tapi bila dia pulang ke rumah, dia mengalami gejala symptoms post covid ni. Sebab bila you recover, especially stage 4 dan stage 5 ni kan, kena covid, you recover, bila you pulang, insyaAllah you pulang lah. Ada juga yang tak berjaya diselamatkan. Bila you pulang, mereka yang stage 4, stage 5 ni, hampir 70% akan mengalami symptoms gejala yang kita panggil long covid, iaitu keadaan di mana dia ada beberapa gejala yang mana gejala tu adalah sistemik. Sistemik ni maksudnya daripada hujung rambut sampai hujung kaki dia punya gejala tu akibat daripada kesan daripada jangkitan COVID tu sendiri. Dan itu yang kita nak elakkan sebenarnya daripada vaccination. So kalau anda belum dapat vaccination, tolong register dengan MySejahtera untuk dapatkan vaccination, sebab kita nak elakkan daripada anda kena yang stage 4, stage 5 ni, walaupun survive, tapi anda akan dapat gejala long covid ni. Okay. So saya punya kawan tu, dia dah alhamdulillah dia dah keluar bulan lepas. Selepas sebulan kita bantu dia, maksudnya dia punya wife dia bantu dia dengan support dari segi ubat-ubatan, supplementation apa semua. Dia dah hampir kembali 90% lah. Tapi dia still masih lagi ada brain fog. Dia punya kecelaruan minda dia. Itu antara gejala yang kita boleh nampak mereka yang ada long covid ni. Okey, terima kasih untuk yang dah bersama-sama. Ashida, George, Doni Kadir, Wilson, selamat petang. Marcella, Sulian, Hendrita, thank you, selamat petang. Hashrifah, okey, Nur Zahira. Okey. Untuk itu saya nak share apakah gejala-gejala yang biasa mereka yang ada long covid ni. Long covid selalunya dia ada 5 symptoms yang paling kerap, 5 gejala yang paling kerap mereka yang dapat long covid ni. Kita tulislah supaya anda boleh faham 5 gejala yang long covid. Sebab apa dia sangat penting? Sekiranya anda mengalami mungkin sebenarnya stage 1, 2, stage 2 dan 3 pun ada gejala-gejala macam long covid ni. Cuma pada stage 2, 1, 2, 3 ni, dia punya keterokan dia tu tak seteruk mereka yang stage 4, stage 5 yang terpaksa masuk dalam ICU dan keluar lah, yang berjaya
yang berjaya diselamatkan lah. Okey, long COVID. Lama tak ada dakwah pula. Long COVID punya symptoms yang biasa dia ada 5 yang paling kerap. 5 yang paling kerap. Nombor 1 ialah kelesuan, letih lesu. Letih lesu. Kelesuan ataupun fatigue. Ini yang nombor 1. Selalunya mereka yang dah recover, walaupun dia dah recover kan, still dia akan rasa sangat letih. Kadang-kadang aktiviti harian yang dia buat sebelum dia kena COVID boleh buat dengan tak ada masalah. Bila lepas dia kena COVID, dia sihat. Kadang-kadang dia nak naik tangga, kalau rumah dia 2 tingkat nak naik tangga pun dia akan dia rasa macam kurang oksigen, dia rasa penat. Dia rasa penat. Ini yang kita boleh nampak yang pertama. Yang kedua, kesukaran bernafas. Sesak nafas. Sesak nafas apabila melakukan aktiviti, bila buat aktiviti. Bila buat aktiviti. Macam kawan saya ni kan, dia seorang yang agak aktif lah. Dia agak aktif sebelum dia kena COVID. Dia memang kuat bersukan apa semua. Tapi bila lepas dia balik rumah, lepas kena COVID, keluar dari ICU tu kan, dia nak berjalan pun, dia akan terpaksa berhenti selepas beberapa puluh meter. Dia cakap dia naik, dia berbasikal lah, dia cycling, dia ada gym sendiri dekat rumah lah. Dia cycling pun tak macam dulu, dia cakap cepat penat, sesak nafas. Dia lari dekat atas treadmill pun kadang-kadang rasa macam tak cukup oksigen. So bila buat aktiviti lebih je, dia akan rasa sesak nafas. Ni yang kedua. Yang ketiga, sukar tidur malam, insomnia. Dia tak boleh nak dapat quality sleep. Sebab badan dia macam masih lagi tidak 100% recover. So malam dia susah tidur. Yang keempat, kita tengok dia dapat batuk. Yang ini biasa, cough ataupun batuk. Yang ini stage 2, stage 3 pun ramai lagi yang masih begini. Ramai yang begini, yang mana batuk dia tu kadang dia bukan juga kerap, tapi dia agak boleh mengganggu dia punya kualiti hidup dia, kualiti harian dia. Batuk sikit-sikit, yang batuk yang kering lah. Kadang-kadang sesak nafas, tapi dia tak ada demam, tak ada, maksudnya memang dia kadang-kadang dia batuk. Tu. Yang last kali, yang kelima ialah dia orang boleh dapat anxiety. Keresahan, kerisauan. Kerisauan. Malah mereka juga akan sentiasa rasa macam resah gelisah yang mana tak boleh nak dikontrol. Dia rasa takut mungkin COVID tu akan datang balik. Dia punya pemikiran dia memang kita cakap yang brain fog. Dia last kali yang brain fog. Dia punya pemikiran dia macam tidak, dia ada yang dia punya cognitive function dia terganggu. Cognitive function ni maksudnya dia cepat lupa, kadang dia tak boleh nak ingat, dia lambat pick up, aktiviti harian dia pun kadang-kadang sampai satu tahap wife dia beritahu saya, dia nak gosok gigi pun kadang macam dia terlupa dia dah gosok gigi ke belum. So sampai keadaan begitu sekali lah. So ini yang antara gejala yang sangat kerap yang kita boleh tahu mereka yang dapat long COVID ni. Untuk yang tak berapa teruk, mungkin dia akan rasa hilang deria bau. Yang itu memang biasa. Ada stage 1, stage 2 kan, dia punya deria bau dia hilang walaupun sudah lebih 3 bulan dia kena COVID, post COVID. So ini memang adalah gejala-gejala yang telah didokumentasikan. Jadi sekiranya anda survive daripada kena COVID, tak kira lah stage berapa pun, dan anda mengalami masalah-masalah yang kita sebutkan tadi, yang ini ada mungkin ada long COVID yang mana sekiranya dia lebih 3 bulan berlaku, yes, itu adalah kita panggil long COVID. Sebenarnya dia punya rawatan dia tidak ada yang spesifik. Kebanyakannya adalah simptomatik. Simptomatik ni maksudnya ikut gejala. Kalau gejala dia
letih lesu, kita mungkin bagi dia vitamin, kita bagi dia supplementation. Kalau rasa dia macam sakit kepala atau sesak nafas, kita akan bagi rehabilitation, kita akan berurusan dengan fisioterapis, kan. Juga sekiranya dia ada insomnia, dia ada anxiety, mungkin juga kita akan rujuk dengan psychiatrist. Kalau katakan dia ada gangguan kepada dia punya cognitive function, dia punya daily activities, mungkin kita akan rujuk kepada occupational therapist. So ini adalah gejala-gejala yang biasa. Tapi saya nak share juga, yang ini sharing ni daripada KKM punya website, KKM punya website, yang mana diorang dah kategorikan gejala-gejala long covid ni mengikut sistem yang ada dalam badan. So kita boleh tahu sekiranya kita punya badan, kita punya antara salah satu organ ke atau kita punya sistem tubuh badan tu terasa berubah lain daripada yang sebelumnya, yang sebelum kita kena covid, mungkin itu adalah salah satu gejala long covid. Okay, kita share sekejap, saya share long covid. Okay, ni tengok nampak kan, ini adalah daripada website KKM sendiri. Long COVID ataupun post-COVID syndrome, syndrome post-COVID, defined as signs and symptoms that develop during or after COVID-19 infection. Maksudnya gejala dan tanda-tanda yang timbul semasa ataupun selepas jangkitan COVID infection. Dia tak kira stages, dia tak kira stage 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, tapi lagi teruk stage dia tu, lagi banyak dia punya complication dia, lagi banyak dia punya gejala dia yang boleh timbul. Up to 12 weeks or more, sehingga 12 minggu, 3 bulan, 3 bulan ataupun lebih. Dan juga are not explained by alternative diagnosis. Dan kita tak boleh nak explain dia dari atas asbab yang bukan yang biasa, yang alternative diagnosis yang biasa. So, all these signs and symptoms can reduce our quality of life. Yes, ini ni yang menyebabkan long covid, post long covid, long covid ni menjadi signifikan ataupun menjadi penting, iaitu jika benda ni berterusan lebih dari 3 bulan, yang mana seseorang tu punya fungsi sebagai seorang suami atau sebagai seorang doktor atau sebagai seorang engineer atau sebagai seorang lawyer, yang mana dia tak boleh fikir dengan straight. Bila mereka ada brain fog ni kan, dia punya otak dia macam berkabus kan, dia tak boleh nak berfikir dengan pantas, dengan cekap. Dia tak boleh nak rawat patient. Untuk mereka yang jadi lawyer, dia tak boleh mungkin nak berdebat seperti sebelum ini. Kalau engineer, dia tak boleh nak buat quantification, qualification dia punya kerja. So ini akan mengganggu dia punya kualiti hidup. Mungkin juga dia susah nak berfungsi sebagai seorang engineer atau sebagai seorang lawyer. Itu yang sangat penting. Okey. Jadi kita tengok satu persatu. Saya tahu ada beberapa soalan, tapi tak apa, kita tengok dulu yang ini supaya kita boleh tahu. Okay, prevention is better than cure. Sebab tu kalau anda belum lagi kena vaksin, saya sangat suggest untuk you vaksin, sebab kita boleh tengok bukti di Sarawak, bukti di Labuan, yang mana cases yang meninggal dan cases yang stage 4 and then stage 5 di ICU tu semakin berkurang bila mereka punya vaccination rate sudah meningkat lebih daripada 50%. So cepat-cepat untuk dapatkan vaksin. So kita tengok secara generalnya yang atas ni kan fatigue, pain and fever. Fatigue keletihan lah, keletihan, kelesuan, sakit, mungkin sakit-sakit yang tak spesifik, kadang sakit kepala, kadang sakit badan, kadang sakit kaki, kadang sakit perut, kadang juga demam yang tak tinggi lah. So ini adalah secara generalnya ini boleh berlaku. Kita tengok start daripada otak, neurological kat sini. Neurological ni maksudnya daripada dia punya otak dan saraf. Cognitive impairment nama tu, brain fog, loss of concentration or memory loss. Dia susah nak concentrate, dia susah nak fokus. Mereka yang kena COVID dan survive, maksudnya post COVID, lepas daripada COVID, tak kira lah stage berapa pun, ada kemungkinan mereka boleh dapat brain fog yang mana mereka tak boleh nak fokus. Konsentrasi berubah, memory loss, hilang ingatan, daya ingatan. Mungkin dia lupa siapa yang orang yang rapat dengan dia, ataupun mungkin dia lupa jalan pergi balik kerja seperti sebelum ini. So ini adalah gejala-gejala brain fog. Yang kedua, sakit kepala, headache. Yang ketiga, sleep disturbances. Sleep disturbances ni maksudnya gangguan tidur. Mungkin juga yang saya cakap tadi,
Dia ada insomnia, peripheral neuropathy symptoms. Yang ni saraf-saraf pada hujung jari, pada hujung kaki, dia boleh rasa macam kebas-kebas dan rasa macam semut-semut. Dizziness, rasa pening. Delirium ni macam bukan juga hilang ingatan lah, tapi dia macam confused. Delirium dia macam confused. So ini ialah pertama yang berlaku pada otak, pada organ otak. Pada organ respiratory kita bernafas, mereka dapat susah nafas dan batuk. Ini sangat common. Cardiovascular, maksudnya daripada jantung dan salur darah, dia dapat chest tightness. Dia punya dada dia rasa sempit. Kadang-kadang rasa sakit dada, kadang-kadang rasa palpitation ataupun berdebar-debar. Ini gejala pada jantung. Seterusnya adalah pada dermatologi pada skin lah. Mungkin dapat rashes. Mungkin ada ruam-ruam yang timbul yang kita tidak tahu apa sebab. Okay. Lepas tu kita naik tengok atas balik semula, psychological ataupun psychiatric. Dia yang ini, yang tadi neurologi, yang ini psychiatric. Mereka boleh dapat depression symptoms. Kemungkinan mereka akan rasa depressed. Mereka juga boleh rasa anxious, anxiety symptoms, rasa risau, rasa kemurungan. Ini adalah dia punya simptom-simptom long COVID, sebab mungkin dia tak tahu dia akan hilang arah tuju, adakah dia akan rasa tidak berguna. So ini semua datang selepas, atau adakah dia akan diisolasi oleh orang ramai. So ini akan menyebabkan dia punya fikiran dia dan emosi dia terganggu. Seterusnya ialah ear, nose and throat, ENT. Mungkin juga mereka boleh dapat tinnitus, iaitu ringing of the ear. Begitu, sakit telinga, sakit tekak, loss of taste or smell, hilang deria bau dan deria rasa. Kadang bila dia makan ataupun minum, dia boleh rasa manis, dia boleh rasa tapi dia tak boleh bau. Contoh makanan tu yang sedap kan, kita nampak selalu sebelum kena COVID nampak sedap sangat. Tapi bila lepas kena COVID, dia boleh rasa tapi deria bau dia tiada. Tak ada tu deria bau dia. Gastrointestinal, daripada dia punya usus perut, sakit perut, rasa loya, mungkin juga diarrhea, cirit-birit, anorexia and reduced appetite. Mungkin juga dia boleh hilang berat badan sebab dia punya apa tu? Mana tadi tu? Dia punya selera makan dia berkurang. Dan last sekali ialah musculoskeletal. Yang ni joint pain and muscle pain lah. Dia akan rasa sakit-sakit pada dia punya joints dan juga pada dia punya urat-urat badan dia. So ini adalah gejala-gejala yang memang kita cakap dah telah didokumentasi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, malah itulah definisi ini sudah diterima pakai di seluruh dunia, bahawa sekiranya keadaan ini berlaku dalam tempoh 12 minggu selepas daripada kena COVID ataupun sewaktu dan kena COVID tu, yes, kita boleh simpulkan bahawa dia mengalami post-COVID syndrome ataupun long COVID. So, okay, boleh faham kan? So, dalam kebanyakan kes, gejala-gejala ini semua, selalunya kita tengok berapa severity dia. Kalau terlampau teruk, mungkin kita terpaksa refer balik ke tertiary center, mungkin ke hospital untuk jumpa dengan doktor pakar. Tapi dalam kebanyakan kes, kalau sekiranya dia ringan, dia boleh dirawat di klinik kesihatan. Okey, saya remove ni dulu untuk saya jawab soalan. Okay, ada jawab soalan ke? Okay, tengok Jasmine, Norina, Lina, selamat petang, Fazidah, Shirley dan Norina, okey, dari Sepanggar. Iza, Maxon, baru balik dari 3 dos pertama. Tahniah Maxon. Tapi kena tunggu dos kedua, lepas habis dos kedua, 2 minggu selepas dos kedua baru dikira lengkap vaksin tu. Tak ada masalah kalau tempat kena cuci ni kalau darah sikit. Yes, tak ada masalah. Maxon, tak ada masalah kalau dia keluar darah sikit. Tekan saja tempat tu untuk beberapa minit, selalunya darah tu akan berhenti. Anxiety saya sudah pernah rasa, yes, mau dijauhkan. Assalamualaikum, salam Suzana. Waalaikumsalam Rosimah. Doktor, kalau pernah COVID, adakah masih berisiko mendapat jangkitan COVID? Yes, anda boleh dapat reinfection, COVID-19 reinfection. Sebenarnya tak jadi, tidak pelik untuk mereka yang pernah kena COVID sebelum ni, dia kena COVID lagi. Dia kena COVID lagi. Maksudnya selalunya lepas kena COVID, dia punya RT-PCR dia akan positif. Tapi lepas beberapa lama, lepas beberapa minggu, beberapa bulan, sepatutnya RT-PCR dia akan negatif. Okay, maksudnya kalau dia buat pun mungkin dia punya
RT dia di bawah daripada 20. Tapi bila dibuat balik dia kena jangkitan, dia akan naik balik semula atas 40, 30 lah selalunya. Yati, Waalaikumsalam. Catherine Nicholas, dia baru tu berapa lama baru normal balik selepas kena jangkit? Yang ini bergantung dengan orang lain dia punya recovery. Ada yang langsung tak recover. Kalau recover pun mungkin dia tidak 100% macam sebelum dia kena COVID. Yang ini berlaku pada, pun ada juga kawan saya, beberapa orang mereka yang kena stage 1 dengan stage 2. Antara benda yang tertinggal ada yang benda apa tu post sindrom yang ada yang tertinggal ialah dia punya diri baru dia belum 100% normal walaupun sudah lebih daripada 6 bulan dia baik daripada COVID. Doktor, kenapa orang mengandung senang dijangkiti? Yati, mereka yang mengandung selalunya dia punya immune system dia lebih rendah. Bila immune system seseorang wanita tu rendah sebabkan mengandung, dia lebih mudah untuk kena jangkitan virus COVID ni, dan bila kena dia lebih mudah untuk dapat stage 4 and stage 5 dengan teruk. Dia punya progression dia, maksudnya dia progress dia tu sangat cepat. Disebabkan oleh dia punya immune system badan dia yang rendah. Sebab tu kita suggest untuk mereka yang mengandung dapatkan vaksin COVID daripada 14 hingga 33 minggu. Rosalind, berapa lama doktor yang keluar tanda-tanda? Yang ni ada orang tak ada gejala pun, Rosalind. Ramai orang, kalau kita tengok kan daripada statistik, stage 1, 2, 3 tu hampir 90% actually. Maksudnya kalau yang stage 1 tu kalau kita tengok, ramai yang asymptomatic, yang tak ada simptom tapi dia punya PCR dia positif, sangat ramai. So kalau katakan dah keluar tanda tu, selalunya dia dah masuk stage 2 atau stage 3. Dan tengok juga orang tu punya immune system tubuh badan. Kalau immune system tubuh badan dia sangat rendah, yes, dia boleh progresif ke stage 3 dan 4 dengan cepat. Begitu. Maxon, delirium, bingung, betul. Terima kasih. Jaila Cornelia, selamat petang. Terima kasih Norija. Okey, jadi boleh faham kan? Kalau sekiranya anda ada kenal orang yang kena COVID dan selepas dia di-discharge daripada hospital ataupun daripada quarantine center untuk stage 2, 3 dan mereka ada gejala-gejala yang saya sharekan tadi, mungkin mereka ni ada, kita panggil long COVID. Dan itulah pada kalau tanya saya, memang sampai sekarang dia orang tak ada ubat yang spesifik untuk kes-kes long COVID ni. Kita hanya beri symptomatic treatment, rawatan yang symptomatic yang bergantung kepada dia punya gejala tu. Kalau kita tengok di Malaysia sudah ada lebih 1 juta 1 juta orang yang kena COVID. Daripada 1 juta ni kalau kita tengok berapa persen? Mungkin dekat 900,000, 90% lah, katakan 80%, ialah maksudnya 800,000 orang yang maksudnya yang sudah sembuh daripada COVID. Bila dikata sudah sembuh dari COVID, bukan semestinya dia sembuh 100%. Ada daripada yang 800,000 orang yang dah sembuh dari COVID ni, mungkin mereka mengalami gejala long COVID ni sebab COVID ni telah berlaku lebih daripada setahun daripada last year. So kita akan jumpa lebih banyak kes-kes begini, kes-kes long COVID ni, bila kita punya kes semakin meningkat. Lagi meningkat kita punya kes, lagi meningkatlah kita punya orang yang akan sembuh. Dan bila meningkat orang yang akan sembuh tu, akan meningkatlah orang yang boleh dapat kita cakap long COVID ni. Sebab mereka yang stage 4, stage 5 tu menurut statistik KKM bagi 66% akan dapat long COVID sekiranya mereka kena stage 4 and stage 5. Okey? Okey, ada soalan Sihani, kalau kena COVID tak payah pergi hospital, stay home. Kalau kena COVID tak payah pergi hospital tapi stay home, makan PM ni boleh masuk buat sendiri sebab pergi hospital pun macam angkut ni. Okey, sebenarnya mereka yang stage 1, stage 2, stage 1 dengan stage 2 ni sebenarnya memang boleh stay dekat rumah. Tapi kita kena dapatkan home surveillance order, HSO, daripada pejabat kesihatan. Pejabat kesihatan sepatutnya you kena pergi ke pejabat kesihatan kawasan tu untuk bagi tahu yang
you punya tu KKM kena diberitahu bahawa you adalah positif dan kalau sekiranya stage 1, stage 2 memang you sepatutnya kena kuarantin sendiri di rumah. Cuma you kena inform. Kalau you tak inform, kita tidak tahu. Itu yang ada numbers yang kita panggil BID tu, brought in date. Brought in date tu maksudnya mereka yang mungkin diorang buat kuarantin sendiri di rumah, tapi diorang tak bagi tahu yang mungkin dia punya gejala dia jadi lebih sangat teruk dengan cepat. Mungkin daripada stage 2 terus pergi stage 5 dalam masa yang sangat singkat. Jadi bila itu berlaku, kita tak ada data, memang you boleh meninggal di rumah, dan bila dibawa ke hospital, you diklasifikasikan sebagai brought in dead, dan diorang akan buat swab untuk confirmkan yang you positif COVID sebelum diriliskan untuk dikebumikan. Okey. Hari ni kelas kes naik semula ke 20k. Yes, Farhana. Itulah saya bilang. Lagi banyak kes positif, katakan 20,000 kan. 20,000 kali 80%. 20 kali 0.85 lah. Betul lah. Setiap hari akan ada lebih kurang 3,000 orang. 3,000 orang seluruh Malaysia yang dapat stage 4 and stage 5. Setiap hari lebih kurang 2,000 hingga 3,000 orang. So bayangkan kita punya ICU di Malaysia hanya lebih kurang 1,000 lebih saja. Maksudnya daripada 3,000 tu 1/3 saja yang berjaya dimasukkan ke ICU, dan yang masuk ICU tu tidak semuanya boleh survive. Dan ada lagi 2,000 orang menanti untuk dapat bed di ICU sebab kita punya bed ICU sangat terhad. Sebab tu kita kena cepat-cepat vaksinkan diri. Tolong jangan dengar pasal vaksin yang anti-vaksin punya movement kan. Tolong jangan dengar, sebab kita tengok data daripada seluruh dunia, especially daripada Labuan dan Sarawak, kita nampak dia punya numbers yang dimasukkan ke ICU dan meninggal dunia semakin berkurang. Walaupun ada kes, tapi kes tu semua yang stage 2 dan 3 dan 1, 2 dan 3. Dia tak ada stage 4 dan 5. Okey. Jadi itu yang kita nak target. Ika. Yes, yang ini salam. Memang sebenarnya stage 1 dan stage 2 KKM memang ada guideline lah untuk macam mana nak dapatkan home surveillance order. Untuk pergi home surveillance, maksudnya you kena duduk di rumah sebab you ada stage 1 stage 2, kena kuarantin sendiri di rumah. Ada dia punya syarat-syarat dia. Still you kena inform, you kena bagi tahu dengan pejabat kesihatan kawasan, ke klinik kesihatan yang berdekatan yang buat swab tu, untuk bagi tahu yang you positif tapi you tak ada gejala. Bila you nak kuarantin sendiri di rumah, dia orang akan bagi tahu apakah prosedur dia. Maksudnya you kena ada dia punya syarat dia tu. Stage 1 and stage 2 saja buat di rumah, tapi diberitahu kepada pejabat kesihatan untuk pastikan yang dia orang follow up you every day. Ya, semoga kita dilindungi. Waalaikumsalam Erna, selamat petang. Terima kasih Emila. Okey. Alhamdulillah. Jadi terima kasih untuk yang mendengar dari saya, dalam sesi kita petang ni pasal long COVID. Saya sangat terkesan sebab salah seorang kawan baik saya ni, dia dapat long COVID. Dia kena stage, dia duduk di ICU selama 14 hari dan dia di-discharge keluar selepas 21 hari di dalam ward. Tapi bila dia balik rumah, isteri dia cakap dia ada banyak gejala long COVID ni. Banyak. Antaranya ialah brain fog. Dia tak boleh berfikir dengan waras. Kadang-kadang dia pelupa. Kadang-kadang dia punya tindakan dia lambat. Dia punya respons lambat. So bila kita check, boleh tengok, oh rupanya memang ini adalah antara gejala long COVID. So sekiranya anda ada masalah macam tu dan anda seorang COVID survivor, ataupun anda hidup dengan yang kawan ataupun adik-beradik ataupun ibu bapa ataupun saudara mara yang survive COVID-19 ni dan ada gejala sebegini, mungkin mereka ada long COVID. Okay? Jadi hopefully apa yang saya kongsikan ni bermanfaat. Tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan, tolong like dan follow Klinik Sabah punya FB page. Boleh juga follow kita punya Telegram channel. Keluar tak ni? Ada Telegram channel saya tu, saya letak dekat situ. Follow kita punya Telegram channel, insya-Allah kita akan update info kesihatan terkini di sana.
supaya anda tak ketinggalan. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang.